Part yang ke-8 ni saya nak kongsikan macam mana saya rawat air, saya jaga air. Yang pertama, saya nak kena ada TDS. TDS ni nak tahu kadar larutan dalam air. Kadar larutan dalam air dalam kolam-kolam saya ni 201. 201 ni sangat-sangat baik untuk kolam-kolam lobster saya. Kalau bacaan TDS ni lebih daripada 350 ke atas, tu dah sangat-sangat bahaya untuk lobster yang ada. Kalau bacaan TDS saya cek 350 ke atas, saya cek PSI dia dulu. Gunakan yang inilah. Kalau ni saya dah celupkan ke dalam air lebih kurang 1 minit. Anggaran saya punya PSI sekitar 7, tak sampai lagi 8. Kalau dah 8 tu dah tinggi sangat. Lepas tu saya cek pula kadar amonia dalam kolam-kolam ni. Saya gunakan testing kit untuk amonia punya. Untuk amonia punya biasanya dia ada tulis NH3, NH4. Jadi campur guna dia. Banyak dekat luar sana, dekat market-market yang ada, kadang ada pakai satu je dah cukup, tapi saya gunakan yang jenis ni. Kalau saya cek kadar amonia ni tinggi, dah mula ada. Contohnya saya cek dapat dekat 0.2 ni. Cara saya nak kurangkan lagi kadar bacaan ni, 1 atau 2 hari saya tak bagi makan dedak. Saya bagi dia makan tumbuh-tumbuhan ataupun sayur-sayuran. Contohnya yang biasa saya bagi pucuk ubi, kacang hijau ataupun jagung. Kalau saya cek dapat bacaan 4, 0.4, 0.6 ataupun yang ke atas, biasanya saya bagi probiotik. Contoh yang saya pakai probiotik Nitrobek. Ini dia punya kegunaan dia untuk amonia dan nitrit. Biasanya kalau dah sampai ke 6 ke atas ni, saya pakaikan probiotik ni dalam masa 1 hari dah selesai masalah amonia dengan nitrit ni. Ini EM4. EM4 ni bukan sekadar nak menguraikan sisa-sisa makanan dalam kolam, tapi saya gunakan juga untuk kegunaan untuk mengawal pH air. Contohnya kalau saya cek pH air ni sampai 8 ke atas, saya gunakan EM ni lah untuk turunkan pH air. Kalau pH air itu terlalu rendah pula, saya gunakan garam. pH air yang saya gunakan untuk menternak lobster ni, saya cuba kekalkan pada angka 7. Cara saya cegah amonia naik, TDS naik, saya pastikan dasar-dasar kolam ni dalam keadaan baik. Dan makanan-makanan yang saya bagi mesti habis dalam masa 12 jam.
Kalau tak habis dalam masa 12 jam, saya nak bagi makanan yang baru. Saya buang dulu makanan-makanan yang lama macam ni. Kalau dah lama sangat, lebih daripada 12 jam, kebiasaannya pun lobster-lobster ni pun tak makan. Salah satu saya nak buang sisa-sisa makanan ni, saya bela siput. Siput ni siput yang ada dekat sawah-sawah. Kebaikan siput ni, dialah yang habiskan makanan-makanan yang berlebih. Dalam kolam saya ni ada masalah jentik-jentik. Sebabnya 2-3 hari ni ada hujan, jentik-jentik ni mesti ada. Tapi tak semua kolam-kolam yang ada ni ada jentik-jentik semua. Contohnya macam kolam sebelah ni tak ada jentik-jentik. Cara saya nak selesaikan masalah jentik-jentik tu, saya gunakan ini. Cukup 1 skop ni untuk semua kolam. Bancuhkan dengan air. Bagi dulu yang mana yang kita nampak jentik-jentik tu. Tuangkan aja. Cukup sampai sini dulu. Saya kongsikan macam mana saya jaga air, macam mana saya tangani masalah-masalah kolam-kolam saya. Part yang seterusnya saya kongsikan macam mana saya tentukan makanan-makanan pada lobster-lobster yang saya ternak mengikut saiz. Okey, terima kasih, jumpa lagi.